Ya, selamat bertemu. Hari itu saya ke udara di siaran TV. Ya. Saya pasti bukan hanya saya seorang saja yang ke udara di TV, kan? Tapi sebenarnya, belum pernah terjadi lagi seorang ketua pegawai eksekutif MLM menjadi bintang dalam program rangkaian TV utama yang ke udara selama 15 minit. Di sebalik persepsi negatif masyarakat tentang MLM ini, bertambah ramai yang tahu kita ni sebenarnya baik. Tapi walau bagaimanapun, kebanyakan dari anda semua masih kurang berkeyakinan untuk menceburi perniagaan ini, kan? Kerana anda risau orang lain akan prejudis dan tidak serius kepada anda. Tapi baru-baru ni, kita telah bersiaran di TV dan menegaskan bahawa Atomy ini adalah satu syarikat yang baik. Apabila satu sumber yang amat dipercayai telah menyiarkan kebenaran tentang syarikat kita ni, persepsi masyarakat pula pasti akan bertambah baik. Jadi bila masa yang paling sesuai untuk mulakan perniagaan ini? Perlukah anda tunggu sehingga masyarakat memandang positif terhadap kita? Ya. Jadi, teruskan menunggu. Rasanya, saya rasa jika anda mula lewat, anda akan kurang sengsara tapi anda akan sentiasa berada anda tertinggal jauh di belakang. Sampai masa itu, setiap orang yang anda cuba dekati mungkin sudah pun menjadi ahli. Jadi saya ingin memberitahu anda, masa terbaik untuk mulakannya ialah apabila anda rasa yakin dengan naluri anda. Walaupun jika anda bersikap negatif dan tidak menggalakkan anda untuk melakukannya. Ini merupakan salah satu jalan untuk menuju kejayaan. Klip video tentang Atomy di TV kini terdapat di YouTube di mana anda boleh berkongsi dengan sesiapa yang anda jumpa. Adalah lebih bagus jika anda sendiri boleh menerangkan tentang Atomy. Tetapi apabila rangkaian TV utama membuat liputan tentang kita, dengan adanya panel pakar-pakar ekonomi, syarikat kita telah mendapat kepercayaan dan juga keyakinan masyarakat. Sekali mereka lihat perhubungan awam sebegini, lebih ramai yang akan berminat untuk menjalankan perniagaan ini. Tambahan, kebanyakan ahli-ahli biasa kita yang ada sekarang, ahli-ahli yang hanya menggunakan produk kita. Mungkin terfikir ini adalah masa yang tepat untuk memulakan perniagaan ini. Kemudian pasti akan muncul lebih ramai yang berminat untuk melakukannya. Hari ini adalah harinya untuk semua orang untuk menceburi perniagaan Atomy kita ini. Semua orang sepatutnya sudah menjadi ahli Atomy sekarang. Dan sekarang ini pula, Atomy boleh dikatakan sangat kukuh di Korea. Namun masih terdapat ramai lagi yang langsung tak pernah pun dengar tentang kita, ya. Dan juga masih ada ramai orang yang masih belum pernah menggunakan produk kita. Oleh itu, masih terdapat ruang untuk kita berkembang dalam pasaran domestik. Isu seterusnya ialah barangan kita masih lagi kurang variasi. Malahan, liputan TV mengatakan kita menjual ikan kimchi tapi sebenarnya ini saja yang kita ada. Cuba bayangkan, gedung-gedung diskaun yang menawarkan beratus kali ganda daripada kita. Jadi sasaran kita adalah untuk cuba menjual semua yang kita ada di pasaraya. Dan jumlah jualan pasti akan meningkatkan dan ketika itu, kita tidak akan kenal erti batasan. Sebagai contohnya, harga berus gigi Atomy ini jauh lebih rendah dari di kedai-kedai lain. Jadi walaupun anda tidak berminat menceburi bidang perniagaan, anda masih dapat faedah dengan menggunakan berus gigi ini. Ya, harga ubat gigi pula sangat berpatutan. Dan produk kosmetik kita ni pula. Nilainya lebih baik berbanding dengan jenama-jenama lain. Dan kosnya lebih rendah jika dibeli dengan secara set. Apa pendapat anda? Sukar dipercayai, kan? Bagaimana pula kualitinya? Dengan sejujurnya, kualitinya sangat hebat. Hingga khuatir saya terlalu gah bercakap tentangnya. Dan jenama-jenama lain yang mempunyai kualiti yang sama dijual pada harga 10 kali ganda. Hakikatnya saya tahu.
pengeluar kita ni bukan hanya membekalkan barang-barang kepada kita, tapi juga menjadi pembekal kepada pengedar lain yang mana mereka telah menguar-nguarkan bahawa produk mereka adalah yang terhebat. Tetapi pengeluar pula berkongsi kebenaran dengan saya. Sekarang rasa telah pun terbongkar. Mereka telah membekalkan produk-produk terbaik kepada Atomy. Produk kita diperbuat dengan teknologi yang dipatenkan oleh Carey, di mana jenama-jenama lain tidak boleh menggunakannya. Produk penjagaan kulit kita telah dibuat menggunakan teknologi penulinan yang tinggi sebagai tambahan kepada nano dan teknologi penapaian. Walaupun ia menggunakan teknik terkini, harga yang dikenakan ke atasnya pula adalah sangat berpatutan. Hingga ada yang kata harga produk ni terlalu murah. Yang sebenarnya, Atomy kita ni selalu melakukan satu perbandingan yang kerap dengan jenama-jenama yang lain. Tetapi, anda rasa produk yang mana satu yang kami selalu buat perbandingan? Mestilah produk yang mahal, betul tak? Ya. Ada yang berharga $800 satu set dengan elixir istimewa. Dan barangan tu pula, entah-entah sebulan pun tak tahan. Sebahagian krim-krim mata pula ada dijual pada harga $400. Produk itu sangat mahal, tetapi sangat sedikit dia. Hingga anda tanya setitik ni berapa? Setitik ni berapa duit dah keluar? Ha? Kan? Manakala krim mata Atomy pula dijual 40 ml dalam sebekas. Sedangkan jenama lain kebanyakannya hanya mengandungi 15 ml dan paling tinggi pun 25 ml. Biasanya memang macam tu. Tapi harga sebekas 40 ml kita pula sangat rendah. Sedangkan yang lain tidak, sampai separuh kuantitinya dijual pada harga yang berlipat kali ganda. Saya rasa sasaran pembeli untuk produk yang mewah itu mesti yang datang dari kalangan jutawan-jutawan. Saya sendiri suka nak percaya harga yang dikenakan dan kami buat beberapa perbandingan dengan jenama-jenama lain secara berkala. Jika begitu, apa kesimpulannya? Harganya, produk-produk tersebut sememangnya terlalu mahal. Biar saya beritahu hakikat tentang kosmetik. Ada sejumlah minima yang perlu anda gunakan. Anda mesti gunakan jumlah yang tertentu untuk mendapatkan manfaat darinya. Contohnya, air tak boleh mendidih pada suhu 80 atau 90 Celsius, kena pada suhu 100 Celsius. Jadi anda perlu gunakan jumlah kosmetik tertentu untuk menjadikannya efektif. Walaupun sebagus mana, jika anda kurang gunakan dari kuantiti yang diperlukan, maka ia tak akan berkesan. Jadi apakah harga sewajarnya jika anda gunakan dengan jumlah yang sesuai? Harganya mestilah rendah. Krim mata Atomy mendapat gelaran dari wanita di kawasan elit. Mereka semua telah menggelarkannya sebagai krim kaki-kaki. Anda tahu tak? Kerana harganya sangat rendah. Bukan saja mereka boleh sapu pada mata, tapi pada keseluruhan muka. Ke leher mereka, malahan hingga bahagian punggung. Kiranya satu badan lah, sebab ianya murah sangat. Ya? Harganya sangat rendah. Sehingga wanita-wanita yang selalunya terketar dengan setitis krim di hujung jari mereka, kini dapat menggunakan dengan banyak. Tanpa berfikir panjang kerana kos produk kita kurang 1/10 daripada pesaing. Jika begitu, yang mana satu lebih menarik? Harga krim tidak mahal dengan jumlah kuantiti yang banyak ataupun harga krim yang mahal dengan jumlah yang sedikit saja? Mana satu pilihan anda? Dahlah kena guna banyak. Sudah tentu, jika anda mampu untuk menggunakan krim yang mahal dan digunakan pada seluruh wajah anda teruskanlah buat begitu ya, para hadirin. Tapi bagi mereka yang terketar dengan krim yang mahal pula, ya, anda tidak perlu lagi takut. Anda boleh gunakan krim ini sebanyak mana yang anda suka dan anda akan perolehi lebih banyak kebaikan yang datang daripada krim ini. Jadi saya ingin memberitahu anda semua sekarang yang Atomy ini mengendalikan 100 kali lebih banyak barangan. Sebab apa? Anda akan melihat semua barangan yang ada di pasar raya dan di semua kedai-kedai jualan murah pasti akan ada di Atomy juga. Barang seterusnya yang menunggu untuk dilancarkan ialah sarung kaki. Kalau nak tahu, Jepun mengeluarkan sarung kaki yang terbaik di dunia. Ya, betul tu Jepun. Anda pernah lihat para pelancong membeli satu beg yang penuh dengan sarung kaki dan berikan sebagai hadiah, kan? Itu kerana negara Jepun adalah pembuat sarung kaki yang terbaik di dunia. Maka kami akan membekalkan sarung kaki Jepun. Seterusnya, bila bercakap tentang lada hitam pula, Kemboja pula adalah pekeluar terbaik.
Jadi kami bawakan lada hitam kemboja. Ada banyak juga hasil keluaran Amerika atau Kanada. Barangan mudah rosak seperti itu akan dibawa dari Amerika atau Kanada dan kesimpulannya ialah kita akan membeli produk-produk yang berdaya saing tinggi dan menjual barangan tersebut kepada dunia. Katakan kita membeli sarung kaki di Jepun. Kita bukan sahaja menjualnya di Korea. Malahan kita menjualnya ke Amerika, menjualnya sehingga ke Taiwan. Lepas tu menjualnya ke Malaysia dan Singapura. Kita juga akan menjualkannya sehingga ke China dan India. Kita akan sediakan produk tak kira dari mana negara asalnya. Pendek kata, kita tidak akan menjual produk-produk Korea saja. Tetapi barangan yang datang dari seluruh dunia dengan syarat mereka mempunyai kualiti yang hebat. Kami menjalankan perniagaan di China, Korea, Jepun dan merata-rata dunia. Ini adalah strategi Global Sourcing Global Sales dari Atomy. Ringkasnya adalah GSGS yang bermaksud untuk membeli barangan yang paling berkualiti di dunia dengan harga terendah, kemudian menjualnya ke serata dunia. Ada perkara yang perlu dinyatakan di sini. Kita membeli sarung kaki dari pembekal Jepun dan menjual kepada ahli-ahli di Jepun. Tetapi, sarung kaki yang mempunyai kualiti yang sama dijual pada harga yang lebih rendah melalui Atomy berbanding pembekal lain. Ini sebenarnya satu permainan ke? Kita beli di Jepun dan menjualnya di Jepun. Semua ahli-ahli di Jepun telah membeli ke semua sarung kaki mereka. Selama ni mereka hanya membelinya di Jepun saja kan? Kalau macam tu bukan ke mereka akan membandingkan harga dengan Atomy? Mestilah bandingkan harga kita yang lebih rendah. Sekarang tidakkah anda merasa meremang bulu roma memikirkan Atomy menguasai pasaran pengedaran? Ya. Jika anda tak merasakannya, sila berpura-pura anda rasakannya, ya? Ya. Kita semua tahu IQ tu apa kan? Tapi ada satu lagi yang namanya SQ. Maknanya Success Quotient. Mereka yang sekarang ini merasakan sensasi dalam tubuh badan mereka hanya dengan memikirkan sesuatu yang bakal menggeparkan saja, pasti mempunyai SQ yang tinggi. Ya, sekarang sila dengar baik-baik. Dan jika anda merasa sensasi yang menjalar ke seluruh tubuh anda, atau jika jantung berdegup kencang, wow, kejayaan sedang menanti saya di hujung sana saja. Saya tak perlu lagi hidup dalam kesusahan, betul? Fikirkan begitu. Dan dapatkah anda merasakan apa-apa? Tapi kalau anda tak rasakan, biar saya beritahu apa yang perlu dibuat. Anda perlulah berpura-pura rasakan. Ya. Pura-pura rasakan. Sebabnya tubuh badan dan roh akan berkait menjadi satu. Macam ni. Contohnya, air liur akan dirembes ketika kita makan sesuatu yang agak masam. Ya, sebab badan kita akan bertindak balas kepada aksi-aksi fizikal. Tapi, walaupun tanpa aksi yang sebenar, hanya memikirkannya saja, dah boleh mencetus tindak balas. Cuba anda semua bayangkannya. Saya letakkan segenggam biji buah delima merah yang manis dan masam ke dalam mulut anda. Apabila anda mula mengunyah-ngunyah biji-biji buah delima yang ragup itu, terpancut jus yang masam manis di dalam keseluruhan mulut anda. Baiklah, tidakkah anda merasai satu sensasi yang sama? Hanya dengan memikirkan anda benar-benar mengunyahnya. Ya, jadi sesiapa yang dengar dan meremang satu badan, pasti akan berjaya. Kan? Betul tak cakap saya? Buat masa ni, Atomy bukan saja bekerja keras untuk perkakas rumah, tapi kita juga sedang usahakan pembersih udara. Kitalah yang telah mereka dan membangunkannya sendiri. Untuk pengetahuan anda, selepas selesai menyediakan prototip, saya telah berjalan ke kedai-kedai dan juga peruncit lain untuk melihat sekiranya mereka mempunyai rekaan pembersih udara yang lebih baik atau tidak. Anda fikir saya ada jumpa yang lebih baik ke? Tak ada. Ya. Macam mana dengan fungsinya? Produk kami dilengkapi dengan ciri-ciri yang terbaik di dunia. Macam mana pula dengan harganya? Tak perlu cakap lagi, semuanya sangat murah. Ya. Dan sekarang ni, makin banyak keluarga yang telah membeli pembersih udara dan itu menunjukkan ia sememangnya bagus sekali. Pembersih udara bersaiz kecil mempunyai fungsi dan keberkesanan yang terhad. Tapi produk kami besar. Ya, produk kami bersaiz besar. Pembersih udara yang kecil perlu menggunakan tenaga yang tinggi untuk berfungsi dengan lebih efektif dan menyebabkan bunyi yang dikeluarkan sangat bising.
Berbeza dengan pembersih udara atomi. Ia sememangnya sangat lasak. Walaupun pada tetapan yang rendah, ia membersihkan udara secara efisien dan berkesan. Dan juga pembersih udara ni menjadi sangat penting di Korea kerana habuk begitu halus dan pencemaran udara telah meningkat sejak akhir-akhir ini. Pasaran mana yang saya benar-benar sasarkan? China. Ya. Kita memang perlu selamatkan penduduk di negara sana. Betul. Seterusnya ialah negara India. Sangat sukar untuk saya bernafas ketika saya berada di sana. Semasa di Delhi, seluruh bandar suram. Ada banyak sangat kenderaan dan motosikal di mana-mana saja. Seluruh bandar telah dirosakkan dengan ada banyaknya kilang-kilang di merata-rata tempat. Jadi jika ada yang perlukan pembersih udara, merekalah orangnya. Sebab itulah setiap seorang di sini adalah bakal menjadi ketua pejabat cawangan India. China pula. Kita pasti akan ke sana. Ini adalah contoh matlamat masa depan perniagaan kita. Adakah kita akan maju? Sudah tentu. Ya. Sebab itu juga, kita akan pelbagaikan produk dagangan kita secara berperingkat dengan menambahkan barangan yang hebat ini. Kemudian saya ingin mensasarkan barangan makanan pula yang mempunyai kualiti yang hebat. Sesuatu yang selamat dan memang boleh dipercayai. Sebagai contohnya, biskut untuk bayi. Biskut itu mestilah bersih dan selamat. Ya. Kami akan membuat biskut tersebut di Korea dan kemudian akan menghantarnya ke China. Saya yakin anda semua di sini setiap seorang akan menjadi bakal pengedar biskut bayi nanti. Ya. Sekarang ni, saya tak maksudkan yang anda mesti membuka kedai dan sebagainya. Sebab orang-orang China akan memesan biskut di internet. Jadi anda cuma perlu iklankan aja. Kalau nak tahu, orang-orang yang mempunyai SQ yang rendah mungkin risau tak pandai bahasa Cina. Orang-orang yang SQ-nya tinggi, kalau saya beritahu orang di sekeliling saya hari ini, esok mereka akan sebarkannya merata-rata dan orang yang mendengarnya pula entah-entah telah menyebarkannya sampai ke China. Tahu-tahu saja ia dah tersebar di seluruh negara. Lepas tu saya akan menjadi sangat kaya. Orang-orang yang berfikiran seperti inilah yang mempunyai SQ yang tinggi. Kalau anda fikir, apa awak mahu saya ke China sekarang? Biar betul. Mungkin anda ini tak berapa cerdik. Baiklah. Tak lama lagi, anda juga akan dapat melihat produk-produk kami yang akan dipamerkan di seluruh dunia. Izinkan saya guna contoh ini, ya. Boleh tak? Ya. Pati ginseng merah kami. Bunyinya macam ni. Ya. Bunyinya memang macam ni. Ya. Ia adalah bunyi yang ginseng merah kami keluarkan. Pati ginseng merah dibuat sehingga menjadi granul. Ia 100% ginseng merah asli. Tetapi, diperbuat dari akar berusia 4 tahun. Ginseng berusia 6 tahun yang terbaik, kan? Cubalah anda buat penyelidikan ginseng merah di internet. Tak ada banyak beza. Dari segi kandungan saponinnya ke, mahupun dari segi kandungan ginsenoside-nya. Tak ada beza pun di antara akar yang berusia 4 tahun dan 6 tahun. Setengah pakar kata akar berusia 4 tahun lebih tinggi nutrien. Kenapa? Ginseng merah mengambil masa 4 tahun untuk masak ranum. Cukup untuk mengandungi kesemua nutriennya. Jika tunggu lagi 2 tahun, kosnya melebihi dari faedah yang kita dapat. Menjadi kebiasaan. Secara amnya untuk menuai akar ginseng merah ini ialah pada tahun ke-4. Sekarang sudah ramai pakar ginseng yang menulis tentang hal ini. Produk Hong Sam dan kita ini diperbuat dengan akar berusia 4 tahun saja. Sebabnya, ginseng merah mencapai tahap ranum yang penuh di usia 4 tahun, betul. Jadi, semua nutrien yang memberi faedah kepada manusia itu semua dah ada pada masa itu. Jadi, sekarang ni, maksud saya ialah Universiti Wusung mempunyai makmal usaha sama yang telah mengeluarkan pati-pati tersebut, ya. Yang mana Atomy menjualnya dalam kuantiti yang besar. Jadi kami minta universiti untuk tingkatkan pengeluaran pati itu. Mereka kata ini untuk penyelidikan, bukan mencari keuntungan. Jadi Atomy tanpa banyak pilihan telah melabur dalam $10 juta
untuk membina bangunan kilang untuk meningkatkan produksi Hong Samdan yang berada dalam tangan saya ni. Baiklah, kenapa anda rasa kami sanggup membina pelaburan yang begitu tinggi sekarang? Ini adalah kerana ginseng merah berpotensi tinggi. Apa barangan yang paling popular di kalangan pelancong-pelancong di Korea? Ginseng merah. Ya. Tapi produk ginseng merah yang biasa susah nak telan. Ya, biasanya dibungkus dalam botol. Nak cedok macam ni pun susah. Kalau nak minum pun susah. Nak sedut-sedut pun susah. Sampai mulut kita boleh comot kan? Jadi orang yang dah berhenti mengambilnya, kebanyakannya keluarga yang mempunyai botol yang separuh penuh. Yang disimpan entah diceruk mana dalam peti sejuk mereka di rumah, betul? Benda ni pula, macam mana ia je buat? Mesin centrifuge memutar ginseng tersebut pada tahap kelajuan yang tinggi. Kemudian kabus akan terbentuk di mana kabus itu akan menyahidrasikan ginseng-ginseng tersebut dan serbuk pati ginseng yang berkualiti tinggi terbentuk menjadi granul. Dan kami pun letakkan granul itu ke dalam paket ini sehingga jadi macam ini. Oleh itu, ia tidak mempunyai air dan ia diperbuat dari 100% pati ginseng merah. 100% tidak mempunyai sebarang aditif. Tapi jika anda mengambilnya untuk jangka masa panjang, anda mendapat manfaat darinya. Ginseng merah dijamin memberi anda kesan yang baik dalam jangka masa yang panjang. Ini telah pun dibuktikan sejak beribu-ribu tahun dahulu lagi dalam bidang perubatan timur. Walau bagaimanapun, ini makanan kesihatan bukan ubat-ubatan. Jadi janganlah iklankan produk ini boleh sembuhkan segalanya, ya. Tapi, adakah ia memperbaiki kesihatan anda? Boleh, ya. Sebab itu, semua data saintifik yang menyokong semua manfaat dapat diperolehi dari banyak kertas kerja cendekiawan. Bagaimanapun semua kilang-kilang yang kita sedang bina sekarang ini terlalu besar kalau ia untuk permintaan domestik Korea sahaja. Kenapa kita bina kilang yang besar? Kerana matlamat kita ialah memasarkan ke negara China dan India. Mereka semua itu sangat gemarkan ginseng Korea. Ya. Pendek kata, sekarang ni untuk kita dalam usaha untuk menyiapkan diri untuk mendominasi pasaran dunia dengan ginseng merah Korea kita ni. Ya, begitulah perancangannya. Siapa pula yang akan saya arahkan untuk menjalankan perniagaan ginseng hebat ni? Ia bagaikan seolah-olah saya sedang beri hak eksklusif pengedar kepada anda semua. Baiklah, sila fikir. Jika anda betul ingin menubuhkan sebuah kedai pengedaran, terdapat pelbagai perkara yang penting yang anda perlu lakukan. Anda perlu mencari tempat sebagai pejabat, dapatkan lesen perniagaan, mengambil pekerja, reka dan cipta laman sesawang, buat semua kira-kira dan pelbagai lagi yang perlu diambil kira. Anda juga perlu mengambil kira dari sudut logistik. Semua agak leceh. Semua perkara remeh-temeh itu sebenarnya akan diuruskan oleh syarikat Atomy. Hanya ada satu perkara yang anda perlu buat, iaitu beritahu orang-orang di sekeliling anda, cuba pati ginseng merah ni. Anda mesti suka Hemohim, shampoo Atomy yang mempunyai nilai yang hebat, ubat gigi dan baru gigi yang menakjubkan. Setelah mendengarnya, mereka akan cuba barangan kita, mereka akan kagum dan berminat. Betul tak? Selepas itu mereka akan beritahu rakan-rakan mereka yang apa mereka dengar daripada anda semua. Inilah cara mengembangkan organisasi anda. Seminar pertama saya hanya ada 17 orang peserta saja yang hadir waktu tu. Cuba tengok sekarang ni, tempat ni telah dipenuhi dengan ramai orang. Segalanya bermula dengan 17 orang saja. Tapi lepas mereka dengar, mereka sebarkan dari mulut ke mulut dan mereka akan sebarkan kepada lebih ramai orang dan seterusnya. Prinsip gandaan ini kalau anda semua nak tahu adalah kuasa yang sangat menakjubkan. Anda mungkin risaukan bagaimana untuk kumpulkan beberapa ribu padahal nak kumpul satu atau dua orang saja pun dah amat sukar. Anda jangan risau. Anda cuma perlu cari satu atau dua orang aja begitu. Kemudian orang itu akan menjadi lagi satu atau dua orang lagi. Ia akan terus-menerus begitu dan pastikan yang anda sentiasa membantu mereka. Cara yang terbaik untuk membantu mereka ialah membawa mereka datang bersama ke seminar. Baiklah, pada masa ini, sesuatu yang sangat menggerunkan sedang menanti kita semua sekarang. Anda pasti pernah dengar tentang revolusi industri keempat dan AI kan? Katanya 70% dari pekerjaan hari ini akan lenyap dalam masa 20 tahun. Dunia ini sangat menakutkan. Anak-anak anda nanti tidak akan dapat mencari pekerjaan. Kenapa? Sebab 70% dari mereka yang bekerja ini akan kehilangan pekerjaan mereka.
Maksudnya, 70% pekerjaan yang kini ada akan lenyap. Tapi, dikatakan ada peningkatan 20% dalam pekerjaan yang baru. Pokoknya, 50% dari tenaga kerja akan lenyap. Dunia yang menakutkan sedang menanti. Pada mereka yang memperolehi pendapatan yang memuaskan dengan memiliki $3,000 hingga ke $5,000 atau $7,000 sebulan, semuanya nanti pada suatu hari akan merempat di jalanan. Anda tahu. Perubahan pantas yang menakutkan. Semua pekerjaan membawa penumpang akan lenyap, betul tak? Betul. Kereta pandu sendiri yang dipandu oleh teknologi automatik kini telah menjadi mainstream. Dan tak lama lagi pula, kereta yang dipandu oleh manusia akan diharamkan sama sekali. Bayangkan, kita pada tahun 2030. Masa itu, semua kerjaya memandu kenderaan dah lenyap. Bagaimana dengan juruang-juruang di pasar raya yang mengimbas kod-kod? Semuanya akan lenyap. Wanita-wanita yang dahulunya mengutip wang, tak berapa lama dahulu di tol-tol lebuh raya sudah pun lenyap juga, betul tak? Semua kerja akan lenyap. Tenaga manusia tidak lagi akan diperlukan, jadi 70% dari tenaga kerja akan jadi penganggur. Kita memasuki dunia yang tak dapat diduga. Jadi apa pula yang anda semua akan lakukan? Apa yang anak-anak kita akan lakukan lepas ni? Apa patut kita buat? Ya, sertai Atomy, saya akan beritahu secara ringkas dan pantas. Perniagaan Atomy ialah jawapannya. Maka biar saya beritahu anda semua apa yang anda perlu lakukan. Bukan saja anda perlu mengambil berat tentang kehidupan anda sendiri, tetapi anda perlu mengambil kira tentang anak-anak anda. Anda perlu sekurang-kurangnya membeli rumah untuk setiap anak anda. Itu paling minimum yang mereka perlukan. Semasa generasi kita, tugas ibu bapa adalah memberi kita pelajaran. Bagi generasi kita, itu dah mencukupi. Tapi bagi generasi anak-anak kita pula, pendidikan saja tak cukup. Mereka akan menghadapi kesukaran untuk hidup. Jadi, dengan dunia yang menakutkan yang sedang menanti kita dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam satu kumpulan. Artinya kita perlu membentuk sebuah koperasi di mana kita boleh berkongsi bersama keuntungan yang diperolehi dengan menggunakan keperluan harian kita selama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya, di mana anda beli? Kedai serba aneka, kedai barangan murah dan dari rangkaian home shopping, siapa yang dapat duit? Tuan punya perbadanan yang besar dan pemegang-pemegang saham mereka lah yang dapat. Apabila kita mempunyai jalan untuk menjana pendapatan, kita dapat duit dan gunakannya di kedai jualan murah supaya mereka boleh perolehi duit daripada kita. Malangnya kita mungkin kehilangan mata pencarian. Jadi apa kita perlu buat? Mereka tidak lagi boleh buat untung dari kita. Dan kita tak perlu beri mereka duit lagi. Memang mereka dah kaya. Sebab itulah sekarang kita perlu bersama-sama dan bersatu supaya kita boleh berkongsi keuntungan dari hasil jualan yang kita buat. Secara ringkasnya, itulah sistem ganjaran Atomy. Kalau anda tak libatkan diri dengan koperasi kami dan kekal di luar sana, sukar untuk hidup, kecuali anda ada kebolehan luar biasa. Contohnya, kalau anda mempunyai kemahiran mencipta robot atau mempunyai modal yang boleh mendukung teknologi tersebut, anda boleh teruskan hidup dengan baik sekali. Tapi macam mana dengan yang lain? Mereka tak boleh teruskan hidup. Hanya ada satu cara untuk kita meneruskan kehidupan, iaitu dengan bersatu bersama Atomy. Manusia akan sentiasa gosok gigi. Betul tak? Dan sentiasa cuci rambut. Baju pun selalu pakai, kan? Kita akan berhenti membersihkan diri kerana teknologi? Sudah tentulah tidak. Sama ada seluruh dunia akan menjadi lebih baik atau miskin semakin teruk, kita memerlukan semua barangan yang ada dekat sini. Betul tak? Jadi di Atomy, kita melakukan pengedaran barangan keperluan harian di kalangan kita. Dan kemudian kita akan menubuhkan organisasi secara berperingkat dalam sistem komputer kita. Revolusi perkongsian dan faedah ini bermula dengan Korea. Baiklah, setengah anda berpendapat bahawa syarikat Amerika barulah kuasa sebenar dalam dunia MLM. Tidak, kita ada kelebihan yang tersendiri untuk mengatasi mereka. Kita sebenarnya bersaing dengan kedai-kedai barangan murah. Syarikat MLM Amerika tersebut tak mungkin boleh bersaing dengan harga mereka. Sebab itulah pendapatan mereka akan berosot, sementara kita akan terus meningkat. Akhirnya semua
Jaring-jaring pengedaran akan menuju ke arah atomi dan kita akan mendominasikan pasaran. Kemudian kita akan ke China, ke India, ke Rusia dan Eropah. Dan mereka yang kekal bersama kita. Sehingga waktu kita menakluki Afrika, akan menjadi Royal Master dan Imperial Master. Memperoleh $50,000 ke $100,000 sebulan. Bayangkan orang-orang Afrika dapat tahu tentang atomi di masa akan datang. Dan mereka dapati sebahagian orang-orang Korea masih lagi belum menjadi SM. Apalah yang mereka akan fikir nanti? Katakanlah, kita masuk pasaran Afrika dalam 5 ke 10 tahun. Mereka akan berlumba-lumba untuk menjalankan perniagaan ini nanti. Ke sana ke sini usaha untuk kembangkannya. Adakah anda akan tunggu hingga hari itu tiba baru nak mula? Mesti orang-orang di Afrika akan mentertawakan anda nanti, kan? Betul. Mereka dah tak sabar untuk ceburkan diri dalam perniagaan ini. Mereka rasa macam nak mulakannya sekarang juga. Kan? Anda pula dah 10 tahun, 20 tahun lebih awal dari mereka. Tapi tak buat apa-apa pun, mereka akan fikir, aduh, apalah bodohnya. Itu yang mereka akan fikir. Sebab itulah, saya nak fikirkan tiada yang hadir pada hari ini adalah seorang yang tidak cerdik. Kerana setiap dari anda, semuanya akan memulakan perniagaan ini. Di atomi ini, sesiapa pun boleh capai nombor 1. Sebab kita mempunyai had untuk ganjaran. Kita tak boleh terus-menerus peroleh 500,000 ke sejuta sebulan. Royal Master pun peroleh 50,000 sebulan dan Imperial Master 100,000 sebulan. Itu tahap paling jauh seseorang itu boleh pergi. Tak kira betapa besar organisasi anda nanti, sistem kita direka supaya anda boleh naik sehingga tahap tertentu. Mereka yang bermula lewat boleh berada di atas, terus naik ke atas dan orang-orang yang bermula awal tak semestinya akan terus ke atas. Lambat laun mereka semua akan bertemu di atas. Di sini terdapat mereka-mereka yang memulakan perniagaan ini sejak awal lagi. Dan mari buat andaian. Anda bermula di saat ini. Anda masih menerima ganjaran yang sama supaya anda mencapai pangkat tertinggi, iaitu Imperial Master setelah 3, 5 atau 10 tahun. Baiklah. Sama ada anda dalam perniagaan ini di India atau ketika berada di Afrika, semua dibayar sama rata. Untuk pengetahuan anda, sekarang di Jepun kami mempunyai 2 orang Royal Master yang datang dari sana. Di negara Jepun. Ya. Selain itu terdapat ahli baru Royal Leaders Club di Taiwan. Ada 3 ahli baru menjana pendapatan lebih 20,000 sebulan. Jadi tidakkah mereka itu fikir yang anda semua ini menyedihkan sebab tak mengambil peluang menetap di Korea ni dan seakan-akan reda dengan pendapatan? 2,000 sebulan. Bahasa ibunda CEO-nya adalah bahasa Korea. Beliau tak pandai pun berbahasa Mandarin. Beri ucapan dalam bahasa Korea. Mereka perlukan jurubahasa. Dia tak beri pun ucapan di Indonesia bahasa Indonesia. Berbahasa Sepanyol pun tak tahu. Anda semua di sini pun boleh dengar setiap patah perkataan saya dalam bahasa ibunda. Baru betul. Jika anda typekan Pak Han Gil atau Atomi di internet seperti youtube.com, yang anda akan lihat, terdapat beribu-ribu klip video tentang ucapan saya. Kenapa tak? Tonton video itu sepanjang hari. Tonton 10 klip setiap hari. Supaya anda boleh mendalami perniagaan ini secepat yang mungkin. Kan? Kemudian anda tinggal war-warkan aja. Pada masa itu, para penonton semua, anda akan capai hasil yang sukar dipercayai. Mencecah 50,000 ke 100,000 sebulan. Bayangkan diri anda memperolehi 500,000 dalam setahun. Bayangkan diri berpendapatan $1,000,000 dalam setahun. Berat duit $1,000,000 tu kan, lebih kurang 200 tan duit $10. Anda tak boleh angkat seorang. Ia perlu diangkat oleh forklift. Cuba fikir yang anda akan menjana pendapatan sebegitu setahun. Manusia yang berfikiran negatif, yakin perkara ini tak mungkin akan berlaku kepada mereka. Perkara negatif akan berlaku jika anda fikirkannya. Cepat ubah fikiran anda, barulah perkara baik berlaku. Tetapi, perlukah anda berpelajaran tinggi untuk berjaya? Tak perlu. Anda akan terkejut mendapati ramai Royal Master yang tak tamat sekolah menengah. Kalau graduan sekolah rendah boleh buat, graduan menengah rendah boleh ke tak boleh? Graduan menengah tinggi? Graduan college?
berijazah kedoktoran. Semua pun boleh. Oleh itu, orang yang mempunyai latar belakang pelajaran yang tidak baik dan tak ada kepakaran boleh berjaya dengan sistem atomi. Sebab saya pun di sekolah adalah seorang pelajar yang lemah. Jadi saya mempunyai pemahaman yang terbaik bagaimana untuk membantu anda semua. Saya kini cuba untuk belajar lagi pada usia yang dah lebih 60 tahun. Dan saya seorang pelajar yang gigih. Namun semasa muda dan masih di sekolah, grade saya memang teruk. Malah sekarang, orang-orang yang kurang berpelajaran juga boleh mempunyai harapan dan berjaya dengan atomi. Dan hari tersebut telah pun tiba. Baiklah, saya berharap anda semua di sini akan berjaya menjadi Royal Master dan Imperial Master dengan atomi. Saya sudahi ucapan saya dengan terima kasih.